Pokok terung asam merupakan sejenis tumbuhan renek berbuah yang terkenal di Sarawak. Dikenali sebagai terung dayak atau terung iban sayuran yang diberikan petunjuk geografi GI sebagai produk asal Sarawak oleh Perbadanan Harta Intelek Malaysia MYIPO pada 2013 membuka peluang kepada pekebun di Bumi Kenyalang untuk memanfaatkannya menjana pendapatan. Laporan Hafizul Muzamir dan Fikri Raza. Kalau anda lihat terung asam ini, ia bukan sahaja digunakan dalam masakan, malah ia diinovasikan dalam produk makanan serta perubatan. Namun begitu, tahukah anda, terung asam ini kebarangkalian untuk melihat ia tumbuh dengan jayanya berada pada kadar 60%, yang mana ia merupakan kadar yang paling rendah berbanding tanaman lain. Tetapi, jika ia tumbuh dengan jayanya, ia boleh dijual dengan harga sekitar RM18 sekilogram. Berkongsi cerita, pengusaha ladang terung asam Morgan Chua berkata, hak pemilikan terung asam yang dimiliki Sarawak memberi kelebihan kepada petani untuk mengusahakannya secara serius. Jelasnya, potensi tanaman itu yang mampu diinovasikan dalam pelbagai produk merupakan faktor utama bidang itu harus diceburi dan dimanfaatkan sepenuhnya. Pasaran seperti Singapura dan semenanjung Malaysia adalah pasaran yang berpotensi sebab pasaran sidakya yang besar di mana sidakya boleh menerokainya dalam kepada co-product yang lain seperti di mana yang ada di Sarawak kini itu jus terung asam, kek lapis terung asam, enzim terung asam, aiskrim terung asam juga. So di pasaran Singapura dan semenanjung sidakya pun mampu juga. Dan saya yakin sidakya akan menerokai yang lebih bagus, lebih banyak lagi co-produk terhadap terung asam. Lebih menarik, bukan sekadar produk makanan dan minuman, terung asam boleh diterjemahkan dalam sektor perubatan. Seperti di mana collaboration dengan pihak Kuala Lumpur semalam sahaja, di mana mereka ingin mendapatkan terung asam organik tu untuk dalam kajian perubatan kanser. Dan ini juga meyakinkan saya terhadap penanaman terung asam organik ini adalah penting dan berpotensi tinggi dalam pelbagai industri. Malah, kualiti terung asam Sarawak lebih baik dari terung asam Kalimantan dan Papua New Guinea. Kalau anda lihat ini, terung asam ini, saya rasa ia agak berbeza daripada terung-terung yang lain kerana isinya yang sangat lembut dan sangat cantik permukaannya. Jadi ini merupakan satu, saya rasa, khazanah kepada negeri Sarawak sendiri, betul? Yang perlu dimanfaatkan untuk terutama menjana ekonomi kepada penduduk tempatan. Wah, memang baguslah terung asam ni. Bagaimanapun, proses penanaman sayur tersebut perlu menjalani kaedah dan penjagaan yang rapi. Antara cabaran-cabaran yang utama adalah pengurusan serangga, di mana ladybugs adalah serangga yang utama yang menyerang daun terung asam. So, daunnya si bagus, dan proses fotosintesisnya akan terganggu lah. And then kedua adalah pemilihan plot, di mana tanah-tanah yang memang sesuai tanam terung asam tu menjadi isu yang utama. Ketiga, pembajaan. Formula pembajaan haruslah memenuhi keperluan nutrien dan mineral terung asam yang secara spesifik. Ikuti siri kedua laporan khas Terung Asam Permata Sarawak melihat bagaimana pengusaha tempatan menginovasikannya kepada pelbagai produk. Hafizul Muzamir, TVS.